krisis wabak COVID-19, dan kita telah dengar penjelasan daripada Hadir Doktor tadi yang cukup padat dan juga detail bagaimana pengurusan yang sepatutnya. Dan saya pecahkan kepada, kalau tengok nombor 3 adalah jika meninggal dunia di rumah dalam keadaan pertama meninggal dunia biasa, yang kedua adalah meninggal dunia tetapi mempunyai gejala batuk, demam dan lain-lain tetapi tidak dikategorikan sebagai kes dalam siasatan, ataupun yang ketiga meninggal dunia dalam tempoh 14 hari semasa menjalani arahan home quarantine ataupun stay home notice. Jadi kalau berkaitan dengan mereka yang meninggal di hospital dan disahkan sebagai pesakit yang terkena virus COVID-19, yang ini selesai. Maksudnya yang ini pihak hospital akan uruskan daripada mula sampai habis. Jadi yang ini kita tak akan sentuh lah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang kita nak sentuh adalah yang meninggal dunia di rumah, yang kita tadi ada dalam slide, sama ada disyaki ataupun tidak disyaki. Kemudian kita juga sedia maklum di peringkat Korea, apabila kematian di rumah, kita akan lapor kepada pejabat polis. Biasanya kalau kita perasan, kalau tuan-tuan perasan, dia akan tulis dia sesak nafas punca kematian. Jadi dulu-dulu sebelum daripada COVID-19 semua okey. Tapi bila COVID-19 ada ni, dia tulis sesak nafas pun kita rasa sesak nafas jugalah. Sebab betul ke sesak nafas, ataupun ada kemungkinan sebab sekarang ni tengah wabak. Apapun tuan-tuan sekalian, sebelum saya mulakan, saya ingin menyentuh berkaitan dengan hukum tajhiz al-janazah yang para ulama sebut hukumnya adalah fardu kifayah, terutamanya dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah memandikan jenazah, yang kedua adalah mengkafankan jenazah, yang ketiga adalah solat ke atas jenazah, dan yang keempat adalah dikebumikan. Dan Imam An-Nawawi, tokoh besar dalam mazhab Syafi'i, meninggal pada tahun 676 Hijrah, dalam kitab Al-Minhaj menyebut wa yubadir, maknanya orang yang tahu satu-satu berita kematian hendaklah bersegera apabila tayaqqana mautah, apabila seseorang itu diyakini telah meninggal dunia. Apa yang perlu disegerakan? Iaitu min ghuslihi, daripada perlu untuk dimandikan dengan segera. Yang kedua wakafnihi, dikafankan. Kemudian yang ketiga wassolati alaihi, solat ke atasnya. Dan yang keempat adalah wadafnihi fardu kifayah, sebagai hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ni sebahagian para ulama kata jauh lebih berat berbanding dengan fardu ain. Pada aspek apa? Pada aspek kalau tidak dilakukan. Fardu ain setiap seorang daripada kita wajib. Kalau tidak dilakukan, orang itu je berdosa. Tetapi fardu kifayah, sekiranya tidak ada pihak yang menguruskan dengan jumlah yang secukupnya, maka semua orang di qaryah itu akan berdosa. Ini jadi berat ni. Jadi saya ada maklumat daripada pihak pengurusan masjid bahawa kematian-kematian yang berlaku di rumah sekarang ini sangat ditakuti. Ditakuti bukan apa? Ditakuti, takut-takut kita tak ada ilmu tentangnya, nak urus takut berjangkit. Last sekali mereka semua telah bersetuju untuk tidak menguruskan. Itu bahaya tu. Mereka bersetuju untuk tidak menguruskan. Kalau tak diurus, kita ambil hukum tadi fardu kifayah, maknanya semua orang akan berdosa dah. Semua orang akan berdosa. Jadi tuan-tuan sekalian, saya maknanya yakin tuan-tuan yang diberikan keyakinan oleh pihak JAIS akan mendapat kemuliaan dan juga kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya adalah sifat orang yang menguruskan jenazah ini, terutamanya yang memandikan jenazah. Dalam satu hadis Nabi SAW riwayat daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu,
la yaghsila al-mayyit al-ma'munun, yang akan memandikan jenazah orang yang mati itu adalah orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur, orang-orang yang bagus. Seterusnya dalam hadis Abu Rafi', yang ini ada di dalam Sunan Abi Daud, Nabi SAW bersabda, man ghasala maitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marrah. Siapa yang memandikan jenazah orang yang meninggal dunia dan dia menyembunyikan, tidak ceritakan aibnya, tidak ceritakan keburukan mayat yang dia mandikan, Allah Ta'ala ampunkan untuknya dosa sebanyak 40 kali, 40 marrah. Ini juga fadilat yang diberikan kepada orang yang khususnya memandikan jenazah. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang kita bincang khususnya adalah memandikan jenazah dalam keadaan mayat iaitu normal dan juga biasa, maka hukum memandikan itu adalah wajib, fardu kifayah, tetapi wajib memandikan. Ada ketikanya dikecualikan daripada hukum mandi bagi mereka yang pertamanya adalah mati syahid, ini tidak perlu dimandikan. Yang keduanya adalah orang yang terbakar rentung, sekira-kira kalau dimandikan habis dia punya kulit dan juga dagingnya akan maknanya luruh, ini juga tidak perlu. Ataupun kita telah fatwakan orang-orang yang meninggal dunia sakit ataupun mudarat kalau dibasuh dan juga dimandikan. Dan kita ada fatwa berkaitan dengan Ebola pada 2014 ataupun 2015, maka ditayamumkan. InsyaAllah kita akan tengok nanti. Jadi itu sebagai intro pada tuan-tuan dan puan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang ada 3 keadaan meninggal dan juga mati di rumah. Meninggal dalam keadaan biasa, jadi tuan-tuan sekalian, yang kedua meninggal tetapi ada gejala batuk, kemudian meninggal dalam tempoh 14 hari kuarantin di rumah. Baik, untuk pertama dan kedua, meninggal dunia biasa dan juga meninggal dunia tetapi mempunyai gejala batuk, jenazah adalah diurus mengikut kaedah berikut. 3.2.1, bagi kes 3.11 tadi, meninggal biasa, ataupun 3.12 yang ada gejala, sebelum jenazah diurus, pihak ahli jawatan kuasa masjid ataupun qaryah ataupun khairat kematian hendaklah terlebih dahulu mendapatkan pengesahan. Kat sini ada step yang banyak lah, tadi doktor pun dah sentuh. Kalau rasa tak yakin, maknanya telefonlah kepada pejabat kesihatan yang terdekat. Pun tuan-tuan sekalian, kalau kita boleh tanya, masalahnya kalau kita tanya dia orang tak nak jawab tu. Bila doktor yang tanya pakai baju doktor, mungkin dia akan jawab okey sikit lah tuan-tuan sekalian. Jadi pada waktu ni kena deal dengan baik. Cuma mesti ada satu pihak yang maknanya ada melakukan satu-satu tindakan, telefon ke, tanya kepada pihak keluarga ke, sebab kita nak tahu dia punya dipanggil apa, sejarah ada perjalanan ke luar negara ataupun tidak, dan juga seumpamanya. Sebab kita setakat ni bila kita tengok COVID-19 ni tuan-tuan sekalian, dia tidak ada simptom kan, tak jelas kelihatan. Maknanya ada yang masuk hospital, di kuarantin, diberikan kita panggil apa, dijaga, dirawat, tak ada simptom, sampai 2 kali negatif keluar pun tak ada simptom. Ada yang cerita begitu kan, ramai-ramai yang kita baca tu. Jadi tuan-tuan sekalian, ini lain daripada yang biasa. Maknanya ni tak ada simptom. Agaknya kalau kita boleh tengok macam Lailatul Qadar juga lah tuan-tuan sekalian. Lailatul Qadar ni dia tak ada tanda tuan-tuan sekalian. Tanda esoknya tuan-tuan sekalian. Tanda je esok. Oh, malam tadi rupanya, tapi dah terlepas lah. Tapi kalau kita nak bersalin, seorang perempuan nak bersalin, ada tanda-tanda dia. Orang yang demam, yang biasa mungkin ada tanda-tanda. Jadi yang ni kena pasti. Jadi paling mudah kita kata tuan-tuan sekalian, dapatkan pengesahan daripada pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan. Kalau sekiranya disahkan bahawa ada maknanya COVID-19, terus pergi kepada yang perlu diserahkan kepada pihak hospital untuk postmortem. Yang ini memang kita tak akan uruskan. Tapi kalau selepas disahkan tidak ada gejala itu ataupun tidak
maknanya dikenal pasti tidak ada COVID-19. Jadi tuan-tuan sekalian, buat urusan macam biasa. Tetapi kalau nak ambil ihtiyat, iaitu ambil yang lebih berat dengan cara berhati-hati, maka kita cadangkan nanti pada nombor apa tu, dia punya pakaian semua macam seolah-olah kita urus orang yang ada COVID-19. Itu lebih selamat lah. Yalah, doktor kata tak ada COVID-19, tiba-tiba tuan tak tenang, kita tak tenang. Jadi waktu ni jangan telefon pejabat mufti, tuan-tuan tanya diri sendiri je, istafti nafsak, buat fatwa pada diri sendiri. Tuan-tuan yang tanya macam tak yakin, pakailah semua tu tuan-tuan sekalian. Yang ini untuk keselamatan yang dipanggil ihtiyat. Kenapa kita tidak mahu ada mudarat. Pada masa yang sama kita kena selesaikan jenazah itu. Seterusnya, buat laporan kematian sebagaimana biasa dilapor kepada pihak polis, kerana yang ni nanti untuk urusan pengkebumian. 3.2.2 bagi kes 3.1.1 dan juga 3.12, ahli jawatan kuasa masjid ataupun pihak yang bertanggungjawab di Korea boleh menguruskan jenazah di rumah menggunakan kaedah berikut. Ini kita ringkaskan daripada kitab fiqh, tuan-tuan sekalian. Jadi ini tuan-tuan boleh lakukan sebagaimana yang biasa. Okey, adabnya jaga. Kemudian cuma dalam mazhab Syafi'i kita dapati ada dua hukum memandikan jenazah. Yang pertama yang cukup syarat minimum, yang kedua adalah yang afdal. Maknanya kalau cukup syarat minimum ni tak payah ikut step dah. Asalkan saja segala najis diasingkan, dibersihkan daripada badannya, kemudian dijirus dengan air, selesai. Maknanya yang ni tak payah ikut step lambung kanan, kemudian lambung kiri, diurut perutnya, ni tak payah. Ini paling minimum. Kalau tuan-tuan rasa ada sedikit kebimbangan pada waktu ini, maka tidak mengapa untuk mengambil yang paling minimum. Tak ada masalah. Maknanya asalkan saja dibersihkan segala kekotoran dan najis yang zahir pada anggota badannya, kemudian dimandikan. Jadi terpulang nak ambil sebagaimana hadis Nabi kepada beberapa orang perempuan yang menguruskan jenazah anak Nabi SAW, irsilnaha thalathan au khamsan au sab'an. Boleh sama ada 3 kali mandi ataupun jirus ataupun 5 kali ataupun 7 kali. Tetapi dalam konteks yang paling minimum, fiqh kata asalkan saja diratakan air pada seluruh anggota badannya, yang ni selesai. Maknanya wuduk pun tak payah, sebab yang ni dipanggil paling minimum. Tapi kalau tuan-tuan yakin dengan apa yang disebut oleh pegawai kesihatan, disahkan tidak ada COVID-19, maka uruskan macam biasa, ambil yang lebih afdal, yang lebih maknanya cukup sunat-sunatnya, ini lebih baik. Tapi dalam keadaan kita pakai jugalah sebagai ihtiyatan yang kita sebutkan tadi. Seterusnya, jadi saya takkan pergi itu semua sampai F, yang ni biasa. 3.3 bagi kes 3.1.3 meninggal dunia dalam tempoh 14 hari. Doktor kata balik kuarantin kat rumah, mungkin ada kontak dan seumpamanya. Yang ni mungkin PUS kot, PUI juga, under investigation. Jadi kena duduk kat rumah tapi meninggal pada waktu itu. Jadi pada waktu ni buat laporan di hospital berhampiran, pejabat kesihatan. Yang ni bukan pilihan, yang ni memang kena pergi, sebab dia memang bawa ketika di kuarantin 14 hari tu. Kemudian pengesahan status jenazah, dan jenazah tersebut adalah dibawa ke hospital terdekat untuk diurus mengikut cara yang ditentukan oleh jabatan ataupun unit perubatan forensik hospital berkenaan. Yang ni semua dah diselaraskan. Jika meninggal dunia di hospital, yang ni kembali pada yang kita sebutkan mula-mula lah. Yang ni sebagaimana yang telah dijelaskan. Cuma kita nak highlight tanggungjawab pengurus jenazah, orang yang mengurus. Pengurus jenazah 4.1 hendaklah menggunakan mask, iaitu penutup muka sebagaimana yang nyatakan tadi, apron dan juga sarung tangan sebelum mengenalikan jenazah. Ambil semua yang telah dicatatkan tadi. 4.2 elakkan menyentuh jenazah tanpa menggunakan lapik atau sarung tangan. Ini dalam keadaan sama ada kalau COVID-19 pihak hospital yang uruskan. Ini dalam keadaan yang tadi kita sebut, yang kita kata ihtiyatan, iaitu ambil yang lebih berat sebagai berhati-hati. Gunakan juga, maknanya semua yang telah dinyatakan. Jangan sentuh tanpa berlapik. Okay? Bahkan dalam perbincangan fiqh sekalipun, seorang yang memandikan jenazah hendaklah ketika dia yamsah
al-batn, bahagian perut jenazah, disuruh untuk berlapik juga tangannya dan juga dibalut. Jadi yang ni tidak bercanggah sebagaimana yang memang telah dicadangkan dalam kitab-kitab fiqh. Jadi hukum hakam lain yang tu terpakailah tuan-tuan sekalian, sebagaimana contoh kalau suami yang meninggal, isteri boleh maknanya memandikan, begitu juga sebaliknya. Cuma ada perbahasan fiqh, adakah boleh kalau sekiranya ditalak dalam talak roja'i ataupun dah habis iddah, masih boleh ataupun tidak. Ambil yang paling mudah, bahawa selagi mana dalam iddah dikira masih sebagai hukum sebagai isteri. Jadi yang ni antaranya. Begitu juga dengan yang lain-lain dari sudut tidak boleh didedahkan proses mandi tersebut kepada khalayak ramai dan seumpamanya, ni masih terpakai. 4.3, elakkan atau minimumkan air mandian merecik dan terkena kepada petugas ataupun yang menguruskan jenazah. Sebab kita difahamkan kalau maknanya ada virus tersebut, dia boleh maknanya memberi kesan kepada orang yang menguruskan. Tapi kalau kita dah ambil semua pakaian PPE tadi tu, insyaAllah mudah-mudahan okey lah dalam hal ni. 4.4, tidak membenarkan mereka yang tidak berkenaan masuk ke tempat memandikan jenazah. Maknanya cukup petugas yang telah diberikan maknanya amanah. 4.5, peralatan yang digunakan semasa memandikan jenazah adalah dilupus atau dibersihkan mengikut prosedur yang betul. Dan 4.6, setelah selesai urusan memandi dan mengapankan jenazah tersebut, hendaklah segera mandi dan menukar pakaian yang digunakan sebelum bertemu dengan adik keluarga ataupun orang lain. Ini sebagaimana yang dinyatakan tadi. Maknanya kita, bahkan kalau kita ambil fadilat sunat, ada hadis Nabi, orang yang memandikan jenazah maka fal yaghtasil, hendaklah dia mandi, tetapi fi'il amr di situ merujuk kepada hukum sunat. Jadi niatkan selain daripada menjaga keselamatan dan juga supaya tidak dapat jangkitan, niatkan juga untuk kita mendapat fadilat sunat mandi selepas daripada memandikan jenazah. Seterusnya, 5. Pengurusan jenazah COVID-19 selaras dengan keputusan mesyuarat khas Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor pada 17 Mac 2020 yang memutuskan bahawa pengurusan jenazah akibat COVID-19 hendaklah diuruskan dan dilaksanakan seperti mana pengurusan jenazah orang Islam yang disyaki atau disahkan dijangkiti virus Ebola di Malaysia. EVD ya, kalau kita tengok singkatan dia. Jenazah adalah diuruskan melalui prosedur tayammum, iaitu dengan hanya melakukan tayammum di atas permukaan beg jenazah atau pembalut plastik yang membalut jenazah tersebut saja. Baik, yang ni saya ingin jelaskan sedikit. Tayammum, tuan-tuan sekalian, tajuk tayammum tuan-tuan akan jumpa dalam kitab fiqh, tapi ada satu tajuk biasanya kita tak pergi detail, iaitulah taharah di atas al-asaib wal jabair, di atas balutan dan juga belatan, macam bandage ataupun orang yang patah kakinya, dia kalau luka berbalut, dan kadang-kadang kalau patah dia tak luka, tulangnya patah, disimen dan dibalut juga. Baik, kalau kita pergi kepada hukum fiqh asal perbahasan tentang perkara ini, mana-mana mandi wajib ataupun wuduk, okey, boleh digantikan dengan tayammum. Yang pertama sekali apabila air tidak ada, ataupun air ada tetapi air itu sedikit, diperlukan untuk minum, sebab kalau tak minum nanti akan mati, boleh tayammum pada waktu ni. Ataupun air banyak, nak kata dia mati kalau tak minum air daripada yang ada itu, tak juga, tetapi memudaratkan orang yang nak tayamum ataupun mandi wajib. Contohnya adalah orang yang sedang luka tadi dibalut dan juga ada bandage sebagai contoh. Pada waktu ini tayamum akan masuk. Tayamum akan masuk beserta dengan wuduk. Tayamum akan masuk beserta dengan mandi. Maknanya tayamum tidak menjadi pengganti mandi wajib 100%. Tayamum tidak akan menjadi pengganti kepada wuduk 100%.
Kalau air tak ada, tayamum selesai. Sekarang ni anggota lain boleh kena air. Yang tak boleh kena air anggota wuduk itu saja. Pada waktu ini wuduk plus tayamum. Begitu juga dengan orang yang wajib mandi, okay? Dia malam bermimpi sebagai contoh ataupun bersama dengan isteri, janabah, dia kena mandi, tetapi mungkin di tangannya berbalut. Pada waktu ini mandi plus tayamum. Tayamum untuk apa? Tayamum untuk menggantikan anggota yang tidak boleh kena air ketika mandi ataupun ketika wuduk. Okey. Untuk wuduk dia agak kritikal perbincangannya kerana syarat wuduk adalah tertib. Syarat wuduk adalah tertib. Bila akan tayamum? Kita akan ambil wuduk macam biasa, tengok di manakah tempat yang tidak boleh kena wuduk. Contohnya di tangan kanan. Okey. Tangan kanan, kalau kita wuduk, basuh muka, kemudian basuh tangan kanan, kemudian kiri. Jadi lepas basuh muka, berhentikan wuduknya, kemudian tayamum. Sebab tayamum itu adalah ganti kepada tempat yang tidak boleh kena wuduk. Contohnya penuh kat sini, ataupun sebahagian tempat lain wuduk ni gantinya adalah tayamum. Jadi dia pun ambil debu, sapu muka, kemudian tangan, selesai, sambung balik wuduknya, basuh tangan kiri. Ini dipanggil wuduk plus tayamum. Boleh? Yang ni saya kata tadi jarang-jarang dibahaskan ketika sekolah, ketika universiti, sebab tak masuk periksa dan jarang-jarang berlaku. Padahal ia sangat penting, terutamanya bagi orang yang sakit. Bagaimana pula dengan mandi? Baik, mandi tidak ada syarat tertib. Oleh kerana tidak ada syarat tertib, maka tidak perlu untuk kita jaga mana perlu mandi dulu ke tayamum dulu, Ustaz. Yang ni tak ada masalah. Silakan tayamum dulu pun boleh, kemudian baru mandi, ataupun mandi dahulu, kemudian selepas mandi barulah tayamum. Ingat, kalau yang luka adalah pada bahagian kaki, berbalut, itu tidak boleh kena air ketika wuduk ataupun ketika mandi wajib. Sebagai contoh, bukan bermaksud pula ambil debu tayamum, tuan-tuan tayamum kat kaki. Tidak ada tayamum pada kaki. Tayamum hanya pada muka dan juga tangan sahaja. Jadi tuan-tuan sekalian, walaupun kaki yang luka, tetapi tayamum tetap di muka dan juga di bahagian tangan. Ini yang kita nak laksanakan untuk jenazah COVID-19 ataupun Ebola. Berbalut, dah berbalut kan? Memang tak boleh buka kan? Mana yang nak ditayamumkan? Adakah beg plastiknya semua tadi? Tidak, bahagian mukanya dan bahagian tangannya. Niatnya adalah sebagai ganti kepada mandinya itu keseluruhannya. Yang ni bukan mandi plus tayamum. Yang ini tayamum itu adalah ganti kepada mandi. Boleh tuan-tuan? Saya pergi ke kitab fiqh tu supaya kita nampak nanti. Sebab dalam kita punya SOP tidak dinyatakan bila bungkus maka tayamumkanlah di atas beg plastik. Nanti ada pula yang tayamum dekat seluruh beg plastik tu. Tidak, tayamum di bahagian muka dan juga tangannya. Jadi tuan-tuan pastikan bahawa kita ambil tu jangan sampai mustakmalah debu tayamum. Sekali tepuk, kemudian kita jatuhkan debu yang lebih, sapu di wajahnya. Mungkin kalau kita tayamumkan jenazah tidak perlulah sampai dua tangan. Kalau nak dua tangan pun tak apa, tapi satu tangan pun cuma jangan diangkat selagi mana belum rata di bahagian wajahnya. Jangan diangkat. Macam kita wuduk jugalah, bila tengah wuduk angkat saja belum selesai dia dah jadi mustakmal. Jadi tak dikira tadi tu. Tapi kalau dah selesai tak ada masalah. Kemudian habis bahagian muka, ambil lagi debu untuk tangan kanannya dan juga tangan kirinya. Jadi selesai. Itu yang dimasukkan dengan tayamum yang kita sebut dalam fatwa bagi pesakit COVID-19. Tapi yang ni saya ingat diuruskan oleh pihak hospital dan juga ada kader JAKIM yang akan lakukan kerja di hospital. Cuma kalau yang jenazah biasa yang bukan COVID-19 tuan-tuan sekalian, maknanya bukan tayamum lah, melainkan yang dah disahkan. Tapi kalau disahkan saja tuan-tuan kena serah pada hospital, maknanya kita dah tak uruskan. Kalau tidak, maknanya memang jenazah biasa bukan COVID-19 dan kita uruskan, maka tidak timbul isu tayamum. Maknanya mandi macam biasa. Cuma dua pilihan yang saya sebutkan tadi. Tuan-tuan boleh ambil yang paling minimum
yang maknanya tidak ada kaifiat, yang tidak ada sunat, yang tidak ambil yang afdal, ataupun ambil yang kedua yang ada kaifiat dan juga sunat-sunatnya sekaligus. Seterusnya, tanggungjawab keluarga dan masyarakat. 6.1, bila berlaku kematian, kaum keluarga perlu mengelak daripada menyentuh mayat, sama ada memeluk, mencium dan sebagainya, sebagaimana yang diterangkan oleh doktor tadi. 6.2, semasa menunaikan solat jenazah. Baik, yang ni solat jenazah, dan kita terima pandangan daripada pihak kementerian bahawa tidak perlu untuk dibawa ke masjid ataupun ke surau sebagaimana kebiasaan. Jadi kalau siap di rumah, tunaikan di rumah, ataupun sebenarnya tidak ada masalah untuk solat jenazah ni itu dilakukan di tanah perkuburan. Tak ada masalah. Sebab kita solat jenazah ni tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Cuma pastikan dah ambil wuduk saja sebelum pergi tanah perkuburan. Ini untuk jenazah yang biasa lah, jenazah yang biasa. Kalau jenazah yang COVID-19, sebagaimana tuan-tuan tengok dalam rakaman, beberapa rakaman yang ditularkan, Masya Allah, maknanya kita sendiri pun bayang kalau kita jadi jenazah tu macam hilang fadilat banyak lah tuan-tuan sekalian. Kita nak orang ramai solat jenazah, tapi kita dah bagi tahu kepada orang ramai supaya boleh lakukan jenazah secara ghaib. Tak ada masalah, tak ada masalah. Penjarakan sosial. Jadi imam dengan jenazah, jadi kalau COVID-19 lah 1 meter ataupun lebih, tak ada masalah. Di antara sama-sama makmum pun boleh dijarakkan, tak ada masalah. Kemudian soft kedua, ketiga, keempat, kalau agak ramai maknanya boleh saja ikut jarak soft masjid ataupun surau. Maknanya tak perlu kita rapat. Tujuan rapat ni bila terlalu ramai, jadi tidak ada rukuk dan sujud, maka tidak ada masalah secara berdiri. Tapi dalam keadaan begini, maknanya elok dijarakkan. Kalaupun jenazah itu bukan daripada pesakit yang kena virus COVID-19, kita pada tempoh ini disuruh untuk social distancing kan. Jadi maknanya memang kena jarak di antara seorang dengan seorang yang lain. Adalah dinasihatkan supaya ada keluarga yang perlu saja hadir untuk pengkebumian, dibaca doa ringkas dan dikendaki secara segera meninggalkan tanah kuburan sebaik saja urusan pengebumian selesai. Mereka yang hadir dikendaki mengambil langkah-langkah keselamatan yang perlu seperti menggunakan penutup muka untuk mengelak sebarang risiko jangkitan. Jenazah adalah diurus dengan sesegera mungkin tanpa ditangguh seperti menunggu kepulangan saudara mara yang jauh, dan masyarakat Islam juga adalah melaporkan kepada pejabat kesihatan yang berhampiran jika berlaku kematian yang disyaki ada gejala COVID-19 untuk menentukan kaedah pengurusan jenazah bagi memastikan keselamatan kepada mereka yang terlibat dalam pengendalian dan pengurusan jenazah tersebut. Lepas siap ke bumi dengan cara biasa, tiba-tiba baru keluar FB anak dia, sebagai contoh. Ayah saya positif sebagai contoh. Jadi waktu ni kita ambil maklumat daripada KKM tadi. Orang yang menguruskan perlu direkodkan, ada data, ada buku log lah dalam tempoh ni, supaya kita boleh maknanya kesan siapakah yang terlibat untuk dibuat tindakan yang sewajarnya. Baik, ini berkaitan dengan garis panduan yang kita cuba adaptasi daripada fatwa dan juga daripada SOP Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi kalau tuan-tuan ada pertanyaan berkaitan dengan hukum hakam mandi, begitu juga dengan solat, begitu juga dengan kapan dah selesai kalau COVID-19 dengan cara yang telah kita setuju tadi, yang lain-lain macam biasa, kemudian berkaitan dengan ke bumi. Kalau ada lah, saya buka sekejap. Berkenaan dengan kemudi jenazah tadi, kita wajib hadapkan ke kiblat. Dan kalau yang doktor sebut tadi, kalau kita dah masuk dalam keranda dah seal, tak boleh buka, macam mana? Contohnya kalau berlaku lah, yang ni liddarurah. Bila dah ada darurah begitu, memang tak boleh dibuka. Kalau buka ada mudarat. Tapi doktor, kalau beg plastik tu dalam keranda sebagai contoh, keranda tu masih boleh dibuka kan? Kalau guna beg mayat, boleh keluarkan beg mayat daripada keranda tu. Maknanya kalau pandang dengan keranda tak boleh.
kena tutup. Kalau tanam dengan keranda tu kita kasi. Seal tu boleh buka tak keranda? Tak boleh. Langsung tak boleh. Tak boleh. Kalau keranda tertutup memang tak boleh buka. Dalam tu kedudukannya macam mana? Adakah dia Garing. mengiring ke tak? Boleh siap-siapkan terus. Maknanya ni kena deal dengan KKM lah ni. Kena kalau nak cakap kena deal bagi tahu awal. Kena sengitkan siap-siap. So nanti keranda tu dikenal pasti, terus letak saja macam tu. Tapi kalau keranda biasa yang kita buat di tempat kita, yang mungkin tanah kuburnya berair, biasanya kita masuk keranda juga kan. Jadi pada waktu ni, yang ni tak ada seal, ni keranda kampung kita ni. Jadi buka je keranda tu, sengitkan dalam tu. Letak tanah yang di kepal kita bulatkan tu supaya disingitkan dalam kiblat. Sebab dalam mazhab Syafi'i wajib menghadap kiblat. Dan kita telah fatwakan sebelum ni mana-mana jenazah yang tidak menghadap kiblat, contohnya menghadap ke atas. Okey. Dan dalam tempoh seminggu biasa kita kata wajib untuk dibongkar semula untuk dibetulkan kedudukannya. Seminggu tu kenapa? Sebab kita dapat maklumat daripada orang yang pakar dalam bidang mayat dan forensik ni, seminggu tu belum lagi maknanya hancur dan belum mengeluarkan lendir yang berbahaya, yang banyak bakteria dan seumpamanya. Tapi kalau lebih seminggu dan pihak kesihatan kata dah tak sesuai untuk dibongkar, maka yang ni kita tak akan bongkar. Bongkar maksudnya tu kita gali balik. Wallahualam. Untuk berkaitan talqin ni, adakah seperti kelaziman dapat memulihkan di talqin ni? Kalau nak buat sesegera yang mungkin. Cuma talqin kalau ikut dalam mazhab Syafi'i yang kita jumpa tuan-tuan sekalian, talqin asalnya ni bukan talqin yang kita sebut di atas tanah perkuburan. Talqin ini adalah berdasarkan hadis Nabi, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ulang talqin ni, ajar ulang-ulang kepada orang nak meninggal dunia dengan kalimah la ilaha illallah. Itu asal perkataan talqin. Tetapi yang kita amalkan di atas tanah perkuburan sebenarnya bukan bacaan talqin yang dalam hadis tu, tapi kita dah sebut talqin, tapi Imam Nawawi kata itu mau'izah, iaitu kita kata apa, tazkirah dan juga peringatan kepada orang yang hadir tu, pada orang yang hadir. Sebab apa? Untuk dijadikan peringatan bahawa kematian itu adalah peringatan. Jadi yang ni dalam suasana sekarang kita tidak digalakkan berkumpul ramai-ramai. Kalau nak buat juga, maka buatlah yang paling ringkas. Dia ada yang boleh kita potong-potong tu. Maknanya yang tuan-tuan ada tu, ambillah 1, 2, 3 perenggan sebagai peringatan kita bersama. Lagipun orang pun tak berapa ramai pada waktu ni dan tidak digalakkan beramai-ramai, maka mau'izah itu boleh saja kita sebarkan. Bagi kat grup WhatsApp pun tak apa. Ambil gambar, kemudian sebarkan. Yang penting sampai maksud, tak ada masalah. Kalau tak nak buat pun tidak ada masalah, kerana itu bukan kewajipan dalam pengurusan jenazah. Dia kewajipan itu selepas daripada dikebumikan, selesailah yang 4 tadi tu. Wallahualam. Ni tempoh sekarang bukan tempoh biasa ni, tempoh sekarang. Sila dia. Saya nak tanya setakat ni COVID-19 yang dah meninggal, diuruskan oleh pihak JAKIM. Hospital. Pihak hospital yang uruskan. Dan di hospital ada pegawai agama. Pegawai agama? Ya. Tapi dia ada kena dilibatkan guru mandi hospital. Itu semua ada dia punya tim. Semua dia buat, mandikan dia buat, semua dia buat. Solat semua sekali dia buat. Cuma minimum jumlah yang terlibat. Pasal kami daripada Hospital Shah Alam belum lagi terlibat dalam COVID-19 ni. Pasal COVID-19 ni di banyak dia katakan seluruhan dia di Singapura, Hospital Singapura. Sebab kalau ikut rekod pun yang saya baca, tak tahu sulit ke tak sulit, Selangor belum ada kematian. Jadi kalau tuan-tuan tanya, memang tak ada orang mandikan jenazah lagi dah untuk COVID-19. Sebab Selangor belum ada. Dan kita doa supaya tak ada. Untuk persediaan dia, ada ke juru mandi hospital Syah macam di Sungai Buloh tu, ada ke orang yang uruskan ataupun pihak?
Kalau di Selangor setakat ini semuanya diletakkan di Sungai Buloh, maka pihak hospital Sungai Buloh lah yang akan uruskan. Maknanya di tempat-tempat lain maknanya tidak akan terlibat. Terima kasih. Sila. Okay, macam saya cakap tadi, kalau untuk kes-kes yang memang disahkan jangkitan dia, memang sekarang pusat pengurusan seperti Sungai Buloh. Kepada mereka yang berada di hospital-hospital lain ialah bantuan di unit forensik sekiranya perlu. Okay, yang terutamanya mati di rumah dibawa masuk untuk postmortem. Jadi yang itulah yang mayat yang mungkin betul perempuan kena kelolakan. So yang itu dia tak hantar, yang dah mati dia tak hantar ke Sungai Buloh dah untuk urusan forensik kan. Dia akan diuruskan di hospital-hospital terdekat. So yang kat situ macam saya cakap, kalau sekiranya berlaku ikut prosedur yang telah dipersetujui pada hari ini, termasuk prosesnya kita ikutkan macam yang diajar hari ini. Sekiranya kita terima. Maknanya buat masa ni COVID-19 memang kita tak akan terlibat. Itu maknanya selain daripada pihak hospital Sungai Buloh tak akan terlibat lah. Ada. Mungkin boleh sekiranya mereka terima yang daripada unit forensik. Oh, selepas disahkan. Yang dibawa yang kita kisah sampai mati di rumah, dibawa masuk ke dalam, bawa masuk ke pemeriksaan forensik ke tempat pemeriksaan forensik. Tu kena standby. Itu kena sampai. Okey. Boleh soalan kepada doktor. Adakah selepas ni kita akan boleh tubuhkan satu tim yang mana yang datang ni, bila diperlukan uruskan jenazah seperti COVID ni, kami ini boleh turunlah untuk sama membantu. Saya tak tahu sejauh mana kawalan sekadar pergerakan akan bertahan lagi lah. Takut kalau buat tim daripada daerah-daerah Melayu, bila dah datang takut berdekatan tu je. Yang berdekatan dan yang mana-mana berdekatan, dan kalau boleh sebelum mula proses tu kita minta dulu, kita bincang dulu tata cara dia. Jadi bila kalau dah jelas nanti baru kita buatkan. Kalau tak boleh kita minta mungkin ada bantuan sekumpulan kecil orang dulu lah untuk ke tempat tersebut untuk memberi bantuan. Jangan sampai satu kumpulan besar, takut nanti sanksi pula pihak berkuasa yang lain. Saya Ke saya tak ada saya Doktor tak tahu Datuk Wakil. Saya melihat dalam suasana sekarang ni, dalam tempoh PKP ni, kebarangkalian yang kita akan dampingi kita tak pastilah. Mungkin hospital-hospital di daerah tuan-tuan kan, di daerah hospital. Jadi dalam pergerakan PKP kita ni yang sangat terhad ni, mungkin Perdana Mufti ataupun JAIS ataupun Kementerian Kesihatan boleh keluarkan surat lah kepada peserta yang ada ni untuk mudahkan pergerakan tanpa banyak soal-soal daripada pihak berkuasa lah. Kalau tahanan-tahanan sekatan-sekatan yang lain, cadangan misalnya lah. Sebab kita benda ni berlaku, kita pun tak tahu bukan semuanya Sungai Buloh akan mati. Mungkin sebab pendam pun akan ada yang mati dengan sebab ni. Jadi mereka mungkin tuan-tuan yang ada ni jauh daripada hospital dan sebagainya, menghadapi halangan yang untuk sampai ke lokasi lah. Dan setakat ni saya yakinlah Kementerian Kesihatan pun tak benarkan buat di rumah saja tu. Lebih selamat. Atau penyakit-penyakit yang biasa, penyakit pun kita akan bawa ke hospital kan. Contohnya ada cadangan lah ni untuk JAIS ataupun pejabat mufti untuk keluarkan, sebab nama-nama dah ada. Bukan tahu dia ada tu. So maksudnya kita dah ada, tahulah prosedur-prosedur yang dah digariskan oleh pejabat mufti daripada KKM. Jadi kita berhalusi lah sama-sama untuk laksanakan di daerah masing-masing. Ada soalan lagi tuan-tuan dia tanya je lah. Masa kita ada sikit ni. Tapi blok doktor ada rasa bersama Cadangkan di Selangor ni dia ada satu kad tauliah untuk jenazah. Mencari sebesar jadis boleh tak untuk sisi ni, tim ni Jais keluarkan satu kad tauliah sifatnya untuk ada usul ke mana di tauliah masih kad tauliah sebesar jenazah. Cadangan yang baik. Cadangan yang baik boleh dipanjangkan kepada JAIS
Kat ataupun tauliah. Saya suka tanya sebenarnya. Terus kita dah biasa selalu berdapat konsultasi macam ni. Ebola dengan COVID ni, dia apa persamaan yang boleh kita ambil sampaikan ke tahap kita ni tayamum saja? Okey. Di sini, okey, kalau nak ikutkan antara penyakit ni dengan penyakit Ebola, berat lagi penyakit Ebola. Okey, kenapa kita guna garis panduan penyakit Ebola di sini adalah sebab garis panduan ni kita boleh katakan Ebola tu macam the gold standard tu untuk semua penyakit berjangkit ni. That means itulah yang terbaik sebenarnya pengurusan kalau kita terima jenazah yang kita syaki ataupun disahkan ada penyakit berjangkit itu. Okay, sama ada memang terdapat keperluan sehingga ke tahap tertentu. Okey, kita pada masa ini kita tak berani cakap sebab seperti mana yang tuan tahu, COVID-19 ini adalah sesuatu yang baru. Setiap selang beberapa minggu ada je data baru yang kita terima tentang dia punya behavior virus tu, berapa lama dia boleh tahan dan sebagainya. Dan jadi atas maklumat yang kita ada setakat ini, kita mengambil langkah berjaga-jaga dan sebab tu kita gunakan standard yang Ebola tu buat masa sekarang. Mungkin di masa-masa akan datang kita akan ubah garis panduan tersebut dan kita akan keluarkan garis panduan khusus untuk COVID-19 ni. Contoh kalau macam post-COVID for instance kan, kita tak ada pun sampai ke tahap macam walaupun dia daripada keluarga virus yang sama. Tapi sebabkan dia ada sesuatu yang baru, kita tak berani nak mengambil budak virus ni. Jadi sebab tu kita guna garis panduan yang Ebola tu. Boleh saja. Jadi melalui droplet Ebola melalui cecair badan ataupun darah, sebab tu kita tak berani. So yang ini pun boleh sebab dia cecair saluran pernafasan dia. Kalau sesiapa terpercik terkena air tersebut dan dia tak bersihkan, dia memang boleh terkena jangkitan. So boleh juga. Jadi kalau saya boleh tambah sikit, ilah dia sama, iaitu boleh terjangkit dan kesan jangkitan itu akan memudaratkan kepada siapa yang ada kontak sama macam Ebola, maka kita kiaskan buat masa ni. Tapi saya yakin seperti doktor sebut tadi tu, dia setiap minggu ada data baru sebab semua orang masih kaji lagi tentang COVID-19. Tapi buat masa ni yang paling sama ketara adalah boleh menjangkiti orang yang ada kontak dengan orang yang telah disahkan ada virus tersebut. Lalu kita kiaskan sama. Datuk, maaf tanya, sebab memandangkan kita satu dunia yang kena COVID, sama kita fokus pada Selangor lah. Sekarang ni ini ada taklimat pertama untuk COVID, ataupun ada tempat-tempat lain yang sudah buat taklimat. Sebabnya kami Muslimat hanya ada 5 dan 6 orang sahaja lah kalau nak mengendalikan kes COVID. Jadi rasanya majoriti kami pun kawasan dari sini lah, dari Petaling Jaya, Shah Alam. Kiranya kalau terjadi kes contoh di Lulangat semua, adakah kami ni memang kena ke sana untuk kena contoh lah ataupun ada tak tim lain ke yang macam mana lah? Apa pendapat Datuk tentang untuk Muslimat? Saya boleh jawab hukum dia. Yang ni kena tanya Jais. Jais ambil inisiatif untuk kumpulkan tuan-tuan sekalian sebagai maknanya urusan fardu kifayah. Jadi maknanya Jais akan koordinat lah kalau diperlukan bantuan, dan saya yakin di semua hospital, masuk hospital daerah yang ni dah ada tim, ada yang menguruskan. Cuma in case perlu bantuan yang ni mungkin nanti dia punya koordinatornya Jais. Maknanya tak perlu buat step sendiri lah. Dengan kematian dia terus kita nak pergi, tak payah. Maknanya
yang ni jais rasanya akan maklumkan. Dia ada data, tuan-tuan sekalian, tinggal kat mana. Jadi kalau ada, katalah, haram kalau ni sangat teknikal dan juga berkaitan dengan administratif lah. Kalau Kementerian Kesihatan perlu tenaga sangat-sangat dan Kementerian Kesihatan dah tahu di Selangor ada tim daripada JAIS ni, dia akan pergi kat JAIS InsyaAllah. Bagi soalan, Syakir. Berkenaan dengan jenazah sekarang ni lah, sekiranya dia ada yang memutuskan yang kuat lah, jadi kita perlu lagi ikut tak tayang sekiranya In case berlaku, untuk jenazah COVID-19 dengan apa yang dinyatakan ada beg mayat, memang kita tidak akan bersentuhan secara mubasyarah di antara kulit kita dengan kulit jenazah. Jadi pada waktu ni sekiranya memang dah tak ada orang perempuan, bagi saya tidak ada masalah. Sebab dengan lapik tadi tu semua tu memang tak ada isu lah. Siapa-siapa saja boleh untuk tayamumkan. Tapi kalau ada perempuan, lebih afdal lah. Dan saya ingat tak semestinya perempuan yang hadir dalam taklimat ni, sebab dia dah dikira selamat pada aspek ambil sebab dan musabab, dah dibungkus elok-elok. Jadi pilih saja ataupun maklumkan saja pada mana-mana perempuan yang berkemampuan dan juga ada kekuatan untuk melakukan proses tayamum. Itu lebih afdal kalau ada perempuan, untuk jenazah perempuan. Tapi kalau sekiranya tak ada langsung, lelaki saja yang ada, dan kalau ditunggu juga memang lambat pengurusan tadi, maka dengan wakil bahawa jenazah ataupun mayat pesakit COVID-19 dengan dibungkus begitu rupa, dan tayamumnya pun bukan tayamum pada kulit badannya, maka ini tidak ada halangan. Allah.